Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'du. Alhamdulillah. Pertama dan selamanya syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang berbahagia ni kita ucapkan syukur pada Allah kerana dibangunkan, diberikan kesempatan, diberikan peluang untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dapat lagi kita bersama meluangkan masa untuk berada di hadapan majlis ilmu pada pagi ini menyaksikan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, meneruskan perbincangan-perbincangan, membawakan pencerahan-pencerahan dan memberikan input dan ilmu baru kepada penonton-penonton semuanya. Keluarga besar Tanyalah Ustaz pada hari ini bersama dengan kita. Wow, satu pagi yang cukup indah, cukup bahagia untuk kita membuka tirai perbincangan dengan topik yang sesuai dengan keadaan pada ketika ini, iaitu sirah haji berkenaan dengan lambaian Kaabah. Baik, tentang topik perbincangan sirah pada hari ini, bagaimana kronologi dan juga perjalanan cerita dan juga kupasan, sebentar lagi kita akan bawakan bersama dengan bintang ilmuwan kita pada hari ini. Baik, sebelum apa-apa saya maklumkan kepada penonton-penonton, jika ingin bertanyakan soalan boleh pergi ke saluran kita seperti biasa. Untuk buat pertanyaan boleh pergi ke Facebook rasmi kita di Tanyalah Ustaz TV3. Boleh tulis di ruangan komen di bawah persoalan-persoalan ataupun perkara yang ingin anda kongsikan untuk sama-sama kita bawakan pada hari ini. Dan saya ingatkan kepada penonton-penonton, pastikan jika anda ingin menulis soalan mudah difahami, senang dibaca dan sesuatu yang berkaitan dengan tajuk perbincangan kita pada hari ini. Baik, bintang ilmuwan yang kita bawakan pada 16 Jun dan juga bersamaan dengan 16 Zulkaidah 1443 Hijrah, tak lain dan tak bukan, yakni Ustaz Haryanto Rizal Rohman bersama dengan kita di studio. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Selamat datang ke studio. Memang biasanya kan kalau topik perbincangan berkenaan dengan sirah haji lambaian Kaabah ni memang selalu kita tengok Ustaz pun banyak bercerita tentang perjalanan haji dan juga sirah berkenaan dengan Kaabah, berkenaan dengan haji, berkenaan dengan ialah kisah-kisah baginda Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi mungkin untuk permulaan Ustaz ada sesuatu yang nak dikongsikan pada penonton-penonton sebagai pembukaan. Silakan. Ya, terima kasih kepada moderator kita pada pagi ini, penonton-penonton Tanyalah Ustaz yang dirahmati Allah sekalian, yang sentiasa setia di depan TV masing-masing setiap pagi. Alhamdulillah. Dan berpagi-pagi kita pada hari ini, saya ingat pertama sekali kita berada pada mood. Memang suasananya sekarang ni orang sedang memulakan perjalanan menuju ke Baitillah. Dan saya kira bukan hanya orang yang melaksanakan haji sahaja, tetapi kita yang berada di Malaysia ni juga sebenarnya merasakan juga suasana tu. Dan dia bukan sesuatu yang asing. Memang saban tahun apabila sampai pada musim haji, bukan hanya orang yang melaksanakan haji sahaja yang merasakan debaran untuk menyempurnakan ibadah haji, bahkan kita yang tidak bersama dengan mereka ke Tanah Suci juga, alhamdulillah, mungkin ini suatu nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada kita, kerana walaupun jauh, walaupun kita tidak berada di Tanah Suci, kalau kita boleh tengok di media-media sosial misalnya, ramai yang memberikan gambaran-gambaran emosi masing-masing tentang keberadaan di Tanah Suci. Dan hari ini kita nak bercerita tentang topik yang sangat dipanggil fundamental. Kenapa? Sebab bila orang ke Tanah Suci ni, tempat yang paling mesti untuk sampai ialah Kaabah. Jadi tak ada makna orang pergi ke Tanah Suci tapi ni, tak pergi situ, tapi tak pergi ke Kaabah. Dan saya ingat pelik lah. Bahkan ada orang mungkin tak dapat melaksanakan sama ada ibadah haji ataupun ibadah umrah, tetapi dia tetap dapat untuk sampai ke Kaabah. Kerana haji dan umrah ni dia ada dia punya pelaksanaannya, tetapi Kaabah ini bagaimanapun tetap orang akan sampai. Jadi sebab itulah
hari ini insya-Allah kita akan cuba membincangkan, tapi macam yang disebutkan tadi, kita bukan nak membincangkan berkaitan dengan hukum hakam, tetapi kita nak menyoroti mungkin sejarahnya, dan kita cuba mendetailkan, kalau boleh kita guna istilah itulah, kerana saya sendiri pun bila melihat kepada perbincangan ni, tak mungkin kita boleh pergi detail kerana ini cerita 1400 tahun. Betul. Bahkan kalau kita tengok Kaabah ni bukan 1400 tahun umurnya. Ya. Ada riwayat yang menyebutkan dipanggil jarak antara kita dengan ataupun Kaabah yang ada sekarang ni dengan mula-mula dibina dulu ialah lebih kurang 5000 tahun. Maknanya satu tempoh yang panjang. Kan? Jadi kalau kita bercerita, kita nak menyebut soal detail, saya ingat mungkin kita terlepas pandang lah tu. Ya, kalau kita sebut ini, kita mendetailkan, terlepas pandang. Kenapa? Sebab tempoh yang panjang tu mungkin ada banyak benda yang mungkin kita tak dapat nak singkap. Tetapi kita cuba hari ini, dan saya nak cuba buka dulu perbincangan kita pada pagi ini dengan surah Ali Imran ayat 96, yang ni jadi asas kepada perbincangan kita berkaitan dengan Baitullah ni. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan dalam firman-Nya, auzubillahi minasyaitonirrajim, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubaraka wa hudal lil alamin. Surahallahul azim. Sungguhnya rumah ibadah yang mula-mula dibina untuk manusia beribadah kepada Tuhannya ialah Baitullah yang di Makkah yang berkat dan dijadikan petunjuk dan hidayah bagi manusia. Satu perkara saya tertarik apa yang dibincangkan oleh para ulama, khususnya Imam Ibn Kathir dalam tafsirnya. Dia menyebutkan tentang nukilan daripada para salafus salih, orang yang terdahulu, tentang suatu perbincangan di antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan Kaabah ni. Dan ini mungkin ada orang tak tahu, walaupun perbincangan ini dari segi ilmiahnya, dari segi disiplin ilmunya, di sana ada perbincangan di kalangan ulama. Tetapi asasnya perbincangan ini suatu yang valid untuk kita kongsikan. Dan apa yang disebut oleh Imam Ibn Kathir daripada Qatadah misalnya, dia menyatakan tentang bagaimana suatu hadis daripada Nabi SAW tentang pertanyaan Rasulullah SAW, apakah kalian tahu apakah itu tentang Baitul Ma'mur? Soalan itu tentang Baitul Ma'mur, bukan Kaabah. Tetapi kemudian daripada itu Nabi SAW menjelaskan bahawa Baitul Ma'mur ini ialah satu tempat yang disebut sebagai tempat ibadah ataupun sujud, yang mana disebutkan bahawa dia berada tepat bihialil Kaabah, tepat dengan Kaabah. Jadi maknanya hari ini kalau orang tawaf di Baitullah, tepatnya di situ ialah 70,000 malaikat yang setiap hari masuk dan tidak keluar, kata Nabi SAW. Dan mereka juga melakukan tawaf. Ya, sehingga dalam salah satu daripada riwayat ini menyebutkan, kalaulah sekiranya disebutkan lau kharra, maknanya kalaulah dia dilepas dan jatuh, nescaya dia akan la kharra alaiha, dia akan timpa atas Kaabah tu. Maknanya nak menceritakan betapa tepat. Tetapi kalau kita tengok dari segi perbincangan para ulama, dia tidaklah memberi maksud betul-betul fizikal. Kan? Ada yang menyebutkan begitu, ya? Kerana kalau kita kata tepat begitu seolah-olahnya, kan? Tetapi dari segi hadis ini memang menyebutkan keberadaan Baitul Ma'mur di mana malaikat tawaf dan solat, dan juga di Kaabah kita makhluk ataupun manusia yang tawaf dan juga solat. Ini suatu yang sebenarnya kita perlu rasa besar, ya? Kita kena rasa suatu yang agung, suatu yang hebat. Kerana apa? Rupa-rupanya bukan hanya kita yang beribadah di situ, tetapi pada masa yang sama setentang ataupun kita kata seketika kita beribadah itu, rupanya malaikat juga beribadah di Baitul Ma'mur. Ni. Baik, itu untuk permulaan, ya, yang mana satu hadis baginda Nabi SAW tentang
setentang, apa istilahnya, setentang, Sejajar. setentang begini kok macam kita lah ni. Oh, setentang ini sejajar. Kan tepat di situ ya. Diceritakan oleh baginda Nabi SAW, dan kalau jatuh memang betul menimpa di atas katanya. Baik, itu untuk pembukaan penceritaan bagi menaikkan semangat kita untuk berbicara tentang satu istilah iaitu Kaabah pada hari ini. Dan perbincangan kita memfokuskan kepada tiga, iaitu Kaabah, Air Zamzam dan juga Safa dan juga Marwah. Tiga ini bakal kita bincangkan dalam lambaian Kaabah pada hari ini, sirah ibadah haji. Baik, untuk soalan yang pertama mungkin kita nak tanya dulu kan, sebab ialah dah lama kita ungkapkan di bibir sebut perkataan Kaabah, kita tahu dia punya pembinaan sejarahnya, tapi ramai di antara kita lagi yang mungkin tertanya-tanya sebenarnya perkataan Kaabah itu membawa makna apa. Dan mungkin juga ada orang yang mula-mula sekali menyebut perkataan, oh ini diberi nama padanya Kaabah, ataupun ada istilah di sebalik perkataan Kaabah tersebut. Mungkin Ustaz boleh jelaskan, silakan. Kalau di Kaabah ni daripada panggilannya menunjukkan kepada Baitillah sebenarnya. Faham. Ya? Dan dipanggil reka bentuknya, Petak tu. reka bentuk tu, koop tu, Koop. petak tu, maknanya reka bentuk itu tu menyebabkan dia dipanggil begitu. Tetapi hakikatnya dia dipanggil sebagai Baitillah. Sebab itu dalam Al-Quran yang kita bacakan tadi, ya, dalam surah Ali Imran ayat 96 tadi, Allah sebutkan awwala baitin, ya? Maknanya walaupun dipanggil Kaabah tetapi sebenarnya dia adalah rumah ibadah. Sebab itu kalau kita tengok dalam sejarah pembinaan Kaabah itu sendiri, daripada mula sampailah ke sudah, tidak pernah berubah bentuknya. Kalau ada pun sebersedikit saja perubahan pada struktur Kaabah itu. Ya? Dan kalau boleh saya kutkan dekat sini, kalau setakat yang saya senaraikan lah, ada 12 fasa perubahan. Ya? Ada 12 semua sekali fasa perubahan. Kalau boleh kita kongsikan pagi ini, kan, mungkin selama ni kita sebahagiannya hanya tahu Kaabah tu apa yang ada di depan kita, kan? Betul. Tetapi kita mungkin tak pernah tahu bagaimana dipanggil istilah tu, perubahan apa benda dipanggil istilah kita, Penambahbaikan. penambahbaikan tu dia berlaku, tetapi maknanya bukan revolusi lah, tapi makna perubahan daripada awal Kaabah ini dibina sehinggalah hari ini apa yang kita tengok di depan mata kita. Sebab itu pertama sekali Kaabah yang dibina oleh para malaikat, sebagaimana yang disebutkan, Allah perintahkan kepada malaikat untuk untuk tawaf di Baitul Ma'mur, dan kemudian Allah perintahkan supaya malaikat membinakan Kaabah di tempat yang mana ada hari ini, tujuannya supaya makhluk di bumi. Ini cerita ni zaman belum ada manusia lagi. Belum. Ya, Nabi Adam AS tak ada lagi. Jadi dibina di situ, ya, sebagai tempat makhluk di dunia pula ataupun di bumi untuk beribadah. Itu fasa yang pertama. Ini kita pun tak ada, cerita Nabi Adam pun tak ada lagi. Kita tu saja cerita dah lah. Fasa yang kedua ialah fasa Nabi Adam AS. Yeah. Pembinaan Nabi Adam AS ni, kalau kita lihat sebagaimana riwayat Ibn Abbas menyebutkan, Nabi Adam ditunjukkan oleh malaikat Jibril untuk membina Kaabah tu di mana. Ni kena imagine kan, jangan imagine kan yang Mekah hari ni, kerana Mekah hari ni dah penuh dengan bangunan. Yang ni kosong. Sebab masa Nabi Ibrahim AS tu pun kosong dah. Ini apatah lagi Nabi Adam. Ya, jadi kita kena imagine kan, maknanya tak ada apa benda. Ya, cuma seolah-olah kalau kita pergi, mungkin agaknya kalau kita imagine kan padang pasir tu, yang kosong lapang begitu, tiba-tiba ditunjukkan di sini Baitillah. Sebab yang menunjukkan itulah malaikat Jibril AS. Dan ada riwayat daripada Ibn Abbas yang mengatakan bahawa ketika itu digunakan batu daripada 5 gunung: Lubnan, Tur Zaita, Tur Sina, Judi dan Hira. Sebagaimana diriwayatkan begitu. Itu pada fasa kedua, fasa Nabi Adam. Kemudian fasa yang ketiga daripada anak Nabi Adam, ya, Syith bin Adam, yang ini selepas banjir besar. Ya, maknanya apabila binaan yang dibuat oleh Nabi Adam tu kekal pada sampai anaknya,
Kemudian bila berlaku banjir besar, kemudian Syis bin Adam membina Kaabah itu kira-kira fasa ketiga. Jadi kita imaginekan berlakunya banjir besar ketika zaman Nabi Nuh AS. Betul. Makna habis terus semua. Makna ibaratnya kalau orang kata lepas banjir itu rata lah. Rata habis. Tadi dah rata. Dibina oleh Nabi Adam. Kekal. Kemudian datang banjir tadi, tofan tadi, kemudian hilang. Okey. Itu fasa yang ketiga. Cuma saya tengok ada komentar para ulama berkaitan tiga fasa ni mengatakan bahawa sumber mereka ni daripada ahli kitab ataupun daripada Bani Israel. Ya. Okey. Dan fasa yang keempat inilah fasa yang saya ingat yang biasa kita bincangkan. Tapi Ustaz, saya rasa sebelum Ustaz sebut fasa yang keempat tu, mungkin kita boleh bagi ruang untuk berehat seketika. Kan? Rasanya kita untuk tiga fasa tadi memang kita dah nampak macam wow, ini satu benda yang menarik ya. Fasa yang keempat ni kita nak tahu siapa yang membaiki ataupun mencantikkan fasa keempat tersebut. Kita akan sambung seketika nanti. Jadi kita beri ruang untuk Ustaz dan juga penutup-penutup berehat seketika. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Perbincangan kembali diteruskan untuk kita mengupas satu persatu berkenaan dengan Kaabah, air Zamzam dan juga Safa dan juga Marwah. Ini perbincangan untuk sirah ketika mana kita berada dalam suasana mood ibadah haji pada tahun ini dan juga tentang lambaian Kaabah. Ini yang cuba kita bawakan kepada penonton-penonton. Baik. Mungkin ada penonton-penonton yang baru menyaksikan dan terlepas yang awal tadi. Saya maklumkan kepada penonton-penonton, kita sedang membincangkan tentang fasa, bagaimana kata Ustaz, revolusi ataupun penambahbaikan daripada satu peringkat kepada satu peringkat berkenaan dengan Kaabah yang ada pada hari ini. Baik, kalau tadi kita dah sampai pada fasa yang ketiga, bermula daripada malaikat. Lepas tu Nabi Adam AS datang banjir, bah kata orang. Bah tu bahasa apa Ustaz? Bahasa Sarawak. Kan? Datang banjir, lepas itu disambung oleh anak Nabi Adam AS dan fasa yang keempat Ustaz. Silakan. Dan fasa keempat ni kata para ulama dia bersandar kepada nas kita. Ya, kerana Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran surah Baqarah ayat 127. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti. Wa Ismailu Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Surah Allah Al-Azim, Allah sebutkan, berikan gambaran ketika mana Nabi Ibrahim bersama-sama Nabi Ismail meninggikan binaan asas tapak Kaabah tadi. Kemudian mereka berdoa, wahai Tuhan kami, terimalah amal kami, sungguhnya Kau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Sebab itu fasa keempat ni sebenarnya adalah pembinaan semula. Ya. Kalau mengikut dalam riwayatnya disebutkan bahawa Nabi Ibrahim datang pada kali yang ketiga. Ya. Kita tahu cerita Nabi Ibrahim tinggalkan Sayyidatina Hajar di kawasan yang tak ada orang, la insan wala imran. Apa benda pun tak ada, tanah lapang. Itu nanti kita akan cerita dalam topik yang satu lagi, dalam part bukan topik tapi maknanya dalam part yang satu lagi, sebab kita ada pergi sa'i sebagainya kan. Okey. Yang ini kita nak cerita bahawa Nabi Ibrahim AS datang kali ketiga untuk ziarah Nabi Ismail. Ketika itu Nabi Ismail umur 20 tahun kalau ikut riwayatnya. Ya. Dan ketika itu Sayyidatina Hajar telah pun meninggal dunia. Ya, dan meninggal dunia. Dan ketika itulah Nabi Ibrahim AS datang kepada anaknya beritahu bahawa Allah perintahkan untuk kita bina Kaabah ni. Di situlah kalau kita tengok Kaabah yang daripada zaman malaikat, kemudian zaman Nabi Adam, zaman Syis bin Adam, di sini ada sikit revolution. Dan ini Kaabah ni kita tak nampak lagi sekarang. Sebab kita sebut bentuknya itu sama, tetapi dari dia ada revolusi.
dia ada perubahan. Dan kita akan tengok perubahan ni sampai ke 12 kejap lagi. Harap-harap cukuplah masa kita. Dan Kaabah ni, satu perkara Zain, dia ada 2 pintu. Saya mula fikir. Kaabah ni ada 2 pintu. 2 pintu. Ni Kaabah bukan version. Sebenarnya inilah Kaabah yang asal. Faham? Sebab dia diperintah Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihi wasallam diperintah untuk membina Kaabah. Maka Kaabah yang dibina ni dia ada 2 pintu. Ada pintu masuk, pintu keluar. Pintu masuk yang sekarang ni, pintu keluar yang dah tak ada. Okay. Dia Dah bertemu. ditutup. Dah ditutup. Nanti kita akan tengoklah siapa yang tutup. Dan dia tak ada 2 pintu. Faham? Dia hanya lubang saja. Jadi kalau kita imagine kan, Kaabah tu dia ada pintu tapi tak ada daun pintu. Dia ada lubang saja. Ya. Dan pintu tu rapat ke tanah. Sekarang ni pintu kat atas kan? Kalau saya sekarang tengah imagine igloo. Iglu. Sebab dia ada pintu, tak ada pintu. Tu. Ini banyak tengok kartun juga. Tapi maknanya Pinggu. Pinggu ya. Okey. Maknanya nak sebut bahawa Kaabah yang pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam ni, ya, yang dibina bersama dengan Nabi Ismail alaihissalam, ialah Kaabah yang bentuknya tidak seperti mana hari ni. Dan nanti kita akan cerita pula, adakah zaman tu ada kelambu, tak ada kelambu. Itu nanti bab kelambu. Kita belik hari ni satu-satu. Sekarang kita cerita bentuk je dulu. Jadi penonton jangan kelang kabut. Ya, dengar bentuk je dulu. Lepas ni, lepas bentuk kita pergi ke kelambu. Kita pergi ke kunci. Semualah senang cerita apa yang ada kat warna. lepas kunci warna. Semua kita akan pergi insya-Allah. So ini pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam yang dibina bersama Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian pada fasa yang kelima ni fasa al-Amalik. Ya, ini selepas daripada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, ada kerosakan Kaabah dan kemudian diperbaiki tapi masih mengekalkan reka bentuk asal pada zaman Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Fasa yang keenam ini Jurhum. Ini orang yang datang. Kita tahu bahawa ketika Nabi Ismail alaihissalam datang di situ, ya, bersama Nabi Ibrahim dan sebelum tu bersama Sayyidatina Hajar, tak ada orang. Kan, tak ada orang. Lepas tu ada air Zam-Zam. Itu cerita kejap lagi. Yang masuk dulu. Kemudian orang ramai datang. Sebab orang zaman dulu, Fazrin, dia akan cari mana tempat yang ada air. Faham? Dan kaedah dia orang tahu dulu macam mana. Ni terbalik pula ni. Ni tak tahu siapa jadi moderator, siapa jadi panel. Orang zaman dulu macam mana nak tahu ada air? Dia tengok satu tempat tu ramai orang. Ramai orang nak pergi sampai baru tengok. Dia akan tengok burung. Burung? Betul. Dia akan tengok kawanan burung tu pergi mana, so dia akan pergi ke situ. Maka dia orang minta izin ketika itu, maka datanglah ketika itu, ya, Jurhum. Ya, ni yang ramai-ramai datang ketika itu. Kalau ikut zaman ini, kalau ikutnya banyak daripada Yaman. Ni dia panggil kaum Tubba. Dalam Quran dia sebut kan, kaum Tubba. Ini daripada Yaman. Jadi dia orang datang, masa itu ada berlaku banjir di Kaabah. Dan dibina balik zaman macam zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, tetapi dibuat daun pintu. Ini first dibuat daun pintu. Ada pandangan mengatakan bahawa Raja Tubak ni sendiri yang meletakkan daun pintu ni. Dia orang first. Fasa kelima. Ini fasa keenam. Jurhum. Jadi maknanya dia orang ni dia letakkan daun pintu dan dia dikunci. Dikunci. Jadi itu fasa yang keenam. Dan fasa keenam ni sebenarnya Jurhum ni ada isu jugalah. Ini kita tak adalah nak bayangkan Jurhum ni macam mana rupanya, Allahualam lah. Kalau mengikut riwayat dia orang ada isu. Ya, ada pandangan sebab dia orang ni berperang. Dia orang ni menguasai 2 tempat. Saya terlupa satu tempat Jurhum ni, kalau tak silap saya, di bahagian Misfalah, satu lagi di bahagian Maklah. Ini kalau Azrin pernah pergi sana ni, dia kawasan bertentangan, dia tidak sebelah-sebelah. Jadi siapa lalu kawasan sini kena bayar cukai. Dia orang ni, dia dah masa tu dah membesar dah besar. Jadi siapa yang lalu Maklah ni kena cukai. Kalau tak silap Jurhum ni dia kontrol Maklah. Dia ada satu lagi apa, Khaza'ah kalau tak silap kan. Jadi dia kontrol. Jadi masa itu disebutkan Jurhum ni ada isu sikit. Sampai dah tak boleh jaga Kaabah tu, orang buat mengarut. Dipanggil, maknanya urusan Kaabah ni tak dibuat dengan betul. Kita kena ingat Kaabah ni walaupun
ketika itu Islam belum ada. Islam zaman Nabi SAW belum ada, jauh lagi ni. Jauh. Tetapi masa itu diorang masih ada nilai. Kaabah, ada orang sedekah simpan dalam Kaabah, tapi benda ini akhirnya disalahguna, keadaan tu tak bagus lah. Mana dari segi etika tu tak bagus. Pengurusan. Kerana Baitullah ni satu yang agung sejak daripada awal. Azim. Jadi sebab itu masa itu Jurhum ni dia dah mengarut. Sebab itu selepas pada itu Qusay dibina balik. Ini Qusay ni datuk kepada Nabi SAW. Dia bina balik, tapi dia bina balik kerana apa yang berlaku pada Jurhum tadi. Dia bina pula dengan sumber, dikumpul harta-harta ni untuk kumpul dengan harta-harta yang halal. Dia tak nak cacah merba dah macam tu. Sebab ini tempat agung pada kita manusia, bukan orang Islam saja, manusia tau. Sebab Adam tu Abul Bashar. Jadi manusia seluruhnya. Jadi sebab itu sebenarnya Azrin dah tersasul habis semua dah. Sebenarnya itu baru fasa 7. Baru fasa 7 dah tersasul ni. Kalau fasa 12 rasanya kita berhenti je. Sebenarnya secara azalinya ataupun kita kata tabi'in, orang memang mengagungkan Kaabah. Sebab itu sorry to say, kalau orang yang berada dekat Kaabah tapi dia tak mengagungkan Kaabah hari ni, maknanya dia orang ni lagi gangster daripada Jurhum lah. dia orang rasa dia orang ni teruk, dia orang buat mengarut. Sebab itu Qusay datang, dia robohkan, cuma dia ada reka bentuk baru. Masa zaman ni ada atap dan dia lagi tinggi. Dan kemudian reka bentuk zaman ni dia ada satu problem. Hajar Aswad tak ada. Zaman ni Hajar Aswad tak ada. Sebab ada riwayat kata Jurhum ni masa itu dihilangkan. Ada sebahagian kata Jurhum ni sorok kan. Memang daripada awal penciptaan tu memang dah ada Hajar Aswad. Nanti Hajar Aswad kita akan ceritakan kan. Kan kita nak belik Kaabah ni satu-satu. Ustaz saja dia buka sikit nanti dia bawa ujung. Kita nak belik satu-satu ni. Jadi maknanya masa tu kita cerita bahawa dia agak kekurangan. Ya. Tak jumpa. Tetapi Qusay ni dia ada intelijen dia. Dapat tahu ada orang yang tahu kat mana Jurhum ni sorok dan kemudian gali balik dan jumpa. Kemudianlah, tapi lambat. Tapi bukan maknanya ketika tu ada. Ini fasa yang ke-7. Tak tahulah yang kat rumah ni menghafal ke apa. Ya, dia nak membayangkan Kaabah yang mana satu ni, Kaabah mana satu. Saya bila nampak daripada fasa yang pertama sampai kepada fasa yang ke-7 ni, saya nampak dia punya penambahbaikan kronologi dia. Bukan daripada reka bentuk saja, daripada pengurusan dan juga reka bentuk serta apa yang ada pada Kaabah tersebut. Tapi Ustaz, sekali lagi sebelum kita sambung untuk fasa yang ke-8, kita nak beruang untuk kita berehat seketika sekali lagi. Kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, jangan ke mana-mana. Baik, terima kasih kepada semua penonton keluarga besar Tanyalah Ustaz yang terus bersama dengan kita menonton perbincangan pada hari ini untuk Sirah Haji Lampaian Kaabah, perbincangan tentang sirah yang cuba kita bawakan 3 perkara, iaitu tentang Kaabah, air Zam-Zam dan juga satu yang terakhir iaitu Safa dan juga Marwah. Ini kita bincangkan. Tapi masih lagi dalam perbincangan revolusi Kaabah pada ketika ini, kita sampai pada fasa yang ke-7. Baik, kita sambung pada fasa yang ke-8. Ustaz, silakan. Ustaz sebenarnya ada lukis siap kena buat lukisan tu tengok. Sebab nak memahamkan revolusi ni. Ini yang ke-7 Ini dia campur sebab nak buat conclusion. Ustaz maintain dia, kita nak close up Ustaz. Ini lukisan. Allah Akbar. Maknanya pasal kalau nak menjiwai tu memang kena lukis begini. Patut Ustaz kena colour. Tak sempat saya. Ini dulu cita-cita nak jadi arkitek. Allah Akbar. Okey, Rin, kita nak cerita pasal ke-7 ni. Qusay tadi dia pertama dia robohkan balik kerana dia nak daripada sumber halal, kerana ada problem Jurhum. Tetapi ada satu yang baru pada masa ini. Dia buat reka bentuk baru, dia dah ada atap. Jadi maknanya apa? 6 fasa sebelum tak ada atap. Maknanya tak ada melopong je. Okey. Bahasa apa tu? Bahasa Melaka, melopong. Ya, melopong aja. Dia ada dinding tapi ada atap dinding, tak ada. tapi tak ada atap. Zaman Qusay ni baru ada atap
Dan kemudian apa nama ni, kita sebut tadi Hajar Aswad tu tak jumpa. Okey, kemudian jumpa baliklah lepas tu, ya, disuruh ditanam dan sudahnya intelijen bagi tahu jumpa balik. Zaman yang ke-8, ini pun ada perubahan lagi. Ini zaman Quraisy. Ini dah makin hampir dah. Ini dah makin hampir. Sebab tengok tadi ada soalan pasal tentera bergajah. Kejap lagi kita boleh masuk. Zaman Quraisy, kita sebut tadi zaman Nabi Ibrahim AS ada 2 pintu. Zaman Quraisy dia tutup satu pintu. Dia tutup satu pintu. Yang tinggal pintu sekarang ni je. Boleh imagine ni? Kaabah belakang kita ni. Jadi yang tinggal sekarang ni satu pintu je. Jadi yang kita nampak hari ni, itulah keadaannya setelah ditutup pintu yang satu lagi. So maknanya tinggal satu pintu. Dan pintu pun tinggi pada lantai. So lebih kurang lah. Kalau kita tengok Kaabah yang sedia ada, nampak pintu lebih tinggi. Kalau dulu pintu macam rumah kita, masuk. Sekarang tak. Bermakna zaman Quraisy, dia dah mula pakai tangga lah. Kau tengok macam nak manjat. Betul. Tu. Pintu dia lebih tinggi sikit. Baik. Kemudian habis fasa ke-8. Fasa ke-9, yang ini dah lepas dah. Fasa ke-9 ni dah mula zaman Rasulullah SAW. Ya? Kalau kita cerita pasal Nabi SAW, ingat tak kecil-kecil dulu? Cerita letak Hajar Aswad kan? Letak kain, pegang penjuru sama, angkat letak. Itu zaman umur Nabi SAW 35 tahun. Ya, itu zaman Quraisy. Masa itu Rasulullah SAW tak ada apa-apa lagi. Ya, wahyu pun belum. Itu yang siapa masuk daripada pintu Abi Syaibah tu, Bani Syaibah punya pintu, dia sampai dulu. Dia akan letakkan Hajar Aswad, kita suruh letak sebab nak mengelak gaduh kan. Masa itu Nabi SAW dah kahwin tu, kalau ikut dalam riwayatnya. Sudah kan? Sudah. Rumah Nabi SAW dekat dengan pintu Bani Syaibah tu. Baik. Dan Nabi SAW ni orang yang dekat dengan Kaabah. Rasul SAW memang dilahirkan untuk menjadi Rasul. So dekat hubungannya, sebab itu tak pelik. Ya? Jadi kalau kita belajar dulu memang kita tak dibagi tahu kenapa Nabi SAW jadi orang first jumpa kan. Kita Nabi lah orang pertama masuk. Dan rumah Nabi SAW sekarang ni, kalau kita pergi, memang ada dia punya kesan tapak tu lah. Tapak tu dah tak ada dah. Tetapi dia punya lokasi tu ada. Kalau kita tahu, kita boleh tengok. Dan dia dekat dengan pintu Bani Syaibah. Dan Rasulullah SAW orang yang dekat dengan Kaabah. Nampak? Alright? Jadi, pada zaman Abdullah bin Zubair, ini zaman selepas Nabi SAW. Abdullah bin Zubair ni anak buah kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Dia jadi pemerintah masa itu. Jadi, dikatakan Kaabah masa itu dibakar atau terbakar. Kena serang ni. Masa itu kena serang. Ya, sebab apa? Zaman selepas itu Hajjaj ni orang semua tahulah cerita dia kan. Jadi masa itu terbakar dan kemudian masa itu Abdullah bin Zubair buat balik Kaabah ni, dia tak pakai apa nama ni yang Kaabah Quraisy. Dia balik zaman Ibrahim. Dua pintu. Sizing dia, pintu semua. Dia ikut sebiji-sebiji. Dan dia berpandukan kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Dalam hadis dia menyebutkan, kata Sayyidatina Aisyah, Nabi SAW pernah sebut bahawa kalau letakkan aku risaukan akidah orang ni, aku nescaya akan tukar balik. Apa nama ni? Maksudnya akidah tu dari segi kekuatan mereka untuk terima. Aku akan tukar balik Kaabah yang Quraisy buat ni zaman Ibrahim. Tetapi Nabi wafat dan Abdullah bin Zubair, anak saudara kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha yang buat. Tetapi ada sebab juga ketika itu terbakar. Dia maknanya tak suka-suka roboh macam itu je. Tu kena ingat. Ya? Habis. Kita habiskan sikit lagi. Fasa yang ke-10, zaman Hajjaj. Hajjaj ni, dia kerja dia, memang dia ni panggil apa? Dia ni bukannya khalifah, tapi dia ni macam gubernur lah. Tapi dia zalim punya orang kan. Dia orang besar. Dia buat suka hati dia je. Dan kemudian yang canggihnya, dia boleh roboh pula bangunan Ibn Zubair tu. Dia buat lain. Kaabah Ibn Zubair itu dirobohkannya. Dan dia bagi tahu dengan khalifah masa itu khalifah apa nama ni? Saya tak ingat khalifah apa masa itu. Cuma dia bagi tahu khalifah, dia kata Ibn Zubair ni mandai-mandai. Dia tak tahu ada hadis tu. Dia kata Ibn Zubair mandai-mandai, jadi robohkan, buat balik zaman Quraisy punya. Tapi pada zaman khalifah yang sama masa itu, Harun al-Rashid, dia nak buat balik. Dia nak buat zaman dia pula, Harun al-Rashid. Hajjaj dah tak ada dah. Ni zaman yang ni pada fasa ke-10. 10 tadi. 10. Masih fasa 10 sebab di zaman yang sama. Khalifah yang lain. Tadi Hajjaj dengan khalifah lain.
dia kautim dengan khalifah tu, dia kata ini Ibn Zubair ni dia dah pandai-pandai sendiri je dia ubah Kaabah ni. Jadi Harun al-Rashid dia rasa Harun al-Rashid ni kenal, orang semua kenal dia khalifah yang baik kan. Harun al-Rashid tak silap dia punya center dekat Iraq masa tu. Maka dia bagi tahu dia nak buat. Cuma masa tu dia ada rujuk kepada Imam Malik. Cantik jawapan Imam Malik. Imam Malik kata tak payahlah, sudahlah. Jangan jadikan Kaabah ni mainan pemerintah. Ya, maksudnya jangan orang ni datang tukar ini, orang ni datang tukar ni. Sama juga tu, masjid kita pun macam tu jugalah. Ya, jangan pengusi baru tukar ni, pengusi baru tukar ni, macam-macam tukar kali tu, pening orang. Itu yang ke-10. Zaman yang ke-11, zaman Sultan Murad ni dah masuk kerajaan Osmaniyah. Maknanya lama. Ya, daripada zaman awal tu sampai dah zaman Sultan Murad, ketika tu ada roboh sebab banjir. Maka dibuat balik, dibina balik Kaabah tu, tapi diikut zaman Hajjaj. Maksudnya Quraisy punya lah. Dia tak ubah lah. Sebab zaman Harun al-Rashid, Imam Malik dia kata janganlah, cukup lah, biarlah kekal je lah. Tak payah sekejap panjang, kejap pendek, kejap panjang. Sebab kena tahu Azrin, Kaabah yang ada pada zaman Nabi Ibrahim, zaman Abdullah bin Zubair, panjang. Lebih panjang daripada yang ada hari ni. Dia bukan bentuk cube tu bukan? Dia cube juga, tapi dia lebih panjang. Okey, lebih besar. Dia sekarang ni punya kurang 6 hasta. 6 hasta lebih kurang berapa meter tu? Lebih kurang. Dia 6 hasta satu jengkal. dia punya kiraan. Ya? Dah lupa dah berapa kiraan hasta, pakai kalkulator, itulah jadi dia. Ya? Jadi maknanya nak cerita, zaman Sultan Murad dia ada berlaku banjir, roboh, tapi dibuat balik binaan tu. Dia tak ubah dah, cukup lah tu. Apa yang ada dilengkapkan je. Dan kemudian fasa yang terakhir, fasa kerajaan Saudi ataupun Raja Saudi yang sekarang ni, ini lebih kurang 400 tahun daripada Sultan Murad. Yang ini ni yang kita tengok lah, dia buat penambahbaikan banyak kepada fasiliti dan sebagainya. Macam kita tengok hari ni dah tak ada banjir apa semua. Itulah yang apa yang ada. Dan satu yang hari ni ada, kita boleh tengok ialah kalau ada tetamu negara, dia orang boleh masuk dekat dalam Kaabah. Itu yang orang duk sibuk hantar video tak habis-habis kan. Dia kata apa benda malaikat azan dalam Kaabah. Payah betul orang kita ni ya. Kena video kelentung sikit dia semua percaya pasal Kaabah. Sebenarnya percaya tu satu masalah, tapi satu lagi perkara kita tak boleh nafikan betapa dekatnya kita dan rasa takjubnya kita dengan Kaabah. Itu satu kan. Baik, itu lengkap 12 fasa pembinaan Kaabah sebentar tadi, yang mana sampai yang terakhir adalah sehingga yang ada pada hari ini, yang ada contoh di belakang kita pada ketika Ustaz kan. Alhamdulillah. Baik, itu tentang fasanya. Dan tadi Ustaz juga ada menyebutkan tentang dua. Yang pertama tentang tentera Abrahah sebentar tadi. Tapi tak apa, itu kita simpan dulu. Kita nak tanya berkenaan dengan kunci itu mula-mula. Permulaannya dikunci pada zaman yang keberapa dan siapakah yang bertanggungjawab untuk mengunci, dan hari ini dipindahkan, diberi pada orang-orang seterusnya. Siapakah pemegang kunci tersebut? Baik. Silakan. Dia begini, kunci Kaabah ni dia sebenarnya ada dia punya owner. Dia punya owner. Tahun ke-8 Hijrah, di pembukaan kota Mekah yang turun ayat idza jaa nasrullahi wal fath. Itu tahun ke-8 Hijrah. Tahun ke-8 Hijrah, bila Nabi SAW dalam pembukaan kota Mekah, maknanya Islam kuasai, Nabi SAW tawaf, kemudian selesai habis semua, Nabi nak masuk dalam Kaabah. Tapi Kaabah dikunci. Tengok adab Nabi SAW. Walaupun Nabi pemerintah masa itu, walaupun Nabi menguasai, tentera ni 10,000 pembukaan kota Mekah. Jangan main-main, 10,000, tapi tak ada setitik darah pun yang jatuh masa itu. Nabi tetap minta panggil. Nabi panggil yang pemegang kunci Kaabah, Osman bin Talha bin Abi Talha. Jadi Nabi minta supaya boleh tak kau tolong buka. Dalam riwayat kata selepas dibuka, Nabi SAW tak masuk dulu sebab Quraisy punya tabiat dalam tu banyak berhala apa semua dikeluarkan, dibersihkan semua, barulah Nabi SAW masuk. Baik, itu cerita dia. Tapi ada satu yang menarik, Azrain, bila Allahumma salli alaihi, Nabi dah dapat kunci tadi daripada Osman bin Talha tadi, bin Talha bin Abi Talha. Ada dua riwayat. Satu riwayat kata Sayyidina Ali datang pada Nabi SAW, ya Rasulullah, apa kata kita himpunkan
orang yang menjaga untuk bagi minum ni dengan yang menjaga Kaabah ni sekali je pegang. Maknanya kunci tu Dia pegang. Faham? Satu riwayat kata Abbas bin Abdul Muttalib ni pakcik Rasulullah SAW. Sebab itu dipanggil Siqayatul Abbas. Abbas ni tukang bagi orang minum kalau pergi datang, pergi haji, pergi umrah. Jadi Abbas minta. Satu riwayat kata Abbas yang minta. Abbas yang minta. Ya Rasulullah, aku ni jaga air. Aku ingat biarlah kunci pun aku jaga. Dan ini mungkin ada dia punya sebab-musabab. Kan? Kita tak perlu pandang ke situ sebab dah selesai dah pun. Kan? Jangan kita mendatangkan fitnah apa sebagainya. Jadi masa itu kisahnya begitu. Tapi bila Nabi SAW dengar begitu, ya, Allah turunkan ayat daripada surah An-Nisa ayat 58. Saya ambil yang awal je lah, ya. Pendek yang depan tu Allah sebut apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah Subhanahu Wa Taala perintah supaya engkau menyerahkan amanah itu kepada ahli dia. Maka apa nama ni, kalau Ali tadi, Ali cukuplah engkau bagian air je. Wow. Kau tahu saya minta dengan aku. Ini Allah Ta'ala suruh. Kalau Abbas tadi pun begitu, wahai pakcik, engkau bagian air je. Yang ini memang ahli dia adalah Osman bin Talha bin Abi Talha. Jadi sebab itu kalau kita tengok dia kekal. Ya. Apa nama ni? Allahumma shalli alaihi wasallam. Pemegang kunci. Pemegang kunci. Cuma kalau kita nak tengok kronologi pemegang kunci pula. Lepas dia siapa? Kan? Ini pasal penerbit kata suruh cerita. Kita cerita detail-detail hari ni. Biar Tadi kita kronologi pembinaan. Sekarang kronologi penyerahan kunci. Penyerahan kunci pula. Okay? Jadi peristiwa tu berlaku begitu. Itu belum lagi penukaran warna dia. Belum. Tapi Ustaz, mungkin saya boleh minta izin Ustaz sekali lagi dan juga penonton-penonton untuk kita tangguhkan seketika kita punya perbincangan ni. Kita nak beruang sekali lagi untuk kita berehat seketika, kembali selepas ini untuk perbincangan penyerahan kunci sebentar tadi. Berehat seketika, jangan ke mana-mana, kembali selepas ini bersama Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru. Memang menjadi satu suasana yang cukup menarik ya pada pagi ini untuk kita bincangkan berkenaan dengan sejarah Kaabah. Yalah, kalau waktu biasa-biasa memang kita rasa macam rasa macam tak ada penting kot nak tahu dan nak belajar berkenaan dengan perkara ini. Tapi bila mana dalam mood suasana ibadah haji dan juga bila mana kita terfikir nak pergi ke sana dan hati tiba-tiba terdetik ingat kepada Baitullah, okey, maka kita mula nak mendalami dan nak mengetahui sejarah-sejarahnya berkenaan dengan apa yang menarik yang ada di situ. Dan hari ini dicuba kita bawakan kepada penonton-penonton tentang sesuatu yang perlu tahu dan ambil tahu perkara ini tentang pemegang kunci Kaabah. Orang pertamanya adalah yang pertama sekali yang pegang kunci Kaabah ni ialah Nabi Ismail alaihi salam. Dan seterusnya kemudian beralih kepada bapa saudara dia pada Jurhum. Sebab Nabi Ismail mengikut pada revolusi dia. Sebab Nabi Ismail dia berkahwin. Masa itu mana ada orang. Betul. Sebab itu Jurhum ni orang Arab. Dia datang dan dia berkahwin dengan Nabi Ismail AS. Jadi bukanlah Jurhum tu kahwin, maksudnya anak orang perempuan dia orang lah. Baiklah, kita teruskan dengan proses bagaimana penyerahan kunci. Seterusnya dia pergi pula kepada Bani Khuza'ah yang kita sebut tadi. Sebab Jurhum dah tak berkuasa, Khuza'ah. Kemudian Qusay bin Kilab, Datuk Nabi SAW, terima. So maknanya ada. Kemudian Abdul Dar bin Qusay. Lepas pada itu dia dah masuk Quraisy, dia orang rebut. Dia orang rebut. Ustaz, minta maaf saya mencelah sikit. Adakah kunci itu kunci yang sama ataupun dia hanyalah simbolik saja? Kalau kita tengok masa pembinaan Kaabah ni, kan, dia tidak daripada awal ada pintu. Faham? Betul tak? Kalau tak silap tadi kita bincang masa Jurhum tu, masa Amalek tu, masa Jurhum baru ada pintu. Betul. Kalau tak ada pintu, kan? Kalau tak ada pintu mana ada kunci? Siapa yang nak rebut? Jadi masa ini dah ada pintu. Faham. Dah ada kunci. So sekarang ni Quraisy dia rebut. Dan masa itu yang pegang ialah Abdullah bin Abdul Uzza bin Uthman bin Abdul Dar bin Qusay, iaitu Uthman bin Talha bin Abi Talha. Tapi Uthman bin Talha ni dia tak ada anak. So pergi pada sepupu dia, nama dia Uthman bin Abi Talha. Lebih kurang. Arab ni nama pusing-pusingnya.
Saya harian tu tak ada lagi orang bagi nama. Seorang aja. Jadi semua boleh dapat, dan kemudian pergi ke keturunan, dia panggil Syaibiyin. Sampai hari inilah. Sampai hari ini, dan diorang pegang, dan ini adalah amanah Allah Ta'ala. Tak ada siapa boleh rampas. Tukarlah siapa raja pun, dia takkan boleh ambil kunci Kaabah. Dan diorang ada kedudukan yang special istimewa. Sampai hari ini pun dibagi tahu bahawa dia ada kedudukan yang istimewa di sisi kerajaan. Sekarang dah ada kerajaan kan, diorang istimewa. Cuma satu benda yang hari ni punya, pasal tadi kunci macam mana kan? Yeah. Hari ni punjung kunci panjang dia 40 cm. Pembaris panjang. 40 cm. Dan dia disimpan dalam beg sutra yang bersalut emas. Kita kena ingat, ini bukan soal membazir, dia bukan soal apa. Kerana Kaabah ini dipanggil satu yang benda ta'zim. Nanti kita akan bincang lagi dalam hal lain, kita akan nampak bagaimana daripada awal semua manusia, walaupun diorang mensyirikkan Allah Ta'ala pada sebahagian fasa tu, tetapi semua tetap mengagungkan Baitullah. Kerana dia tahu bahawa Baitullah itu adalah satu tempat ibadah yang Allah perintahkan untuk dibina di situ. Itu berkaitan dengan kunci. Habis bab kunci. Cik duk kira 40 cm panjang tak? Panjang. Jadi dia bukan kunci mangga gitulah. Oh, faham. ini macam kunci rumah aja macam ni. 40 cm panjang saya. Itu satu, betul, bukan setakat Kaabah itu menakjubkan, kuncinya pun sudah menakjubkan. Sebab sebab kalau kita perhatikan, nak menunjukkan, nak meletakkan sesuatu tu biar nampak agung. Betul. Jadi kena kekalkan dia. Disimpan juga dalam keadaan agung, dan juga disimpan oleh seorang juga yang sangat-sangat istimewa. Betul, amanah betul. Allah ya saya. Baik, kita nak ambil soalan penonton Ustaz pada hari ini di Facebook Tanyalah Ustaz TV3 dari sahabat kita Syahira Lia Muhammad. Kita lihat soalannya. Assalamualaikum. Apakah punca yang menyebabkan berlakunya peristiwa serangan dari tentera bergajah yang dipimpin oleh Abrahah terhadap Kaabah? Ini soalan yang cukup cantik. Terima kasih kepada sahabat kita Syahira Lia atas soalan yang ditanyakan. Puncanya, orang tahu diserang oleh siapa dan menggunakan apa, tetapi puncanya kenapa Ustaz? Ayuh. Okey. Sebelum kita nak jawab Abdullah pula dah yang bertanya tadi ni, Syahira ni kan. Syahira ni, okey. Ya, sama-sama dengan kita, penonton kita boleh share-sharekan dengan kawan-kawan supaya maklumat ni kita boleh sama-sama kongsikan pagi ni, insya-Allah. Saya memang sungguh-sungguh ni menyediakan maklumat ni, nyamai. Siap lukis. Siap lukis ni. Okey, satu Azin, lupa kita nak sebut tadi, pasal kita nak menceritakan keagungan dia ada kaitan dengan Kaabah, dengan cerita Abrahah. Hari ini nak mengekalkan keagungan tu, pintu Kaabah tu 280 kilo emas. Kilo. Harga dia kalau ikut masa itulah, masa dia buat 13 juta plus. Wow. Saudi Riyal. So makna nak cerita gitu. Kerana itulah sejak daripada awal Abrahah ni masa zaman sebelum Nabi SAW. Kan masa itu nak kelahiran Nabi SAW, betul tak? Itu cerita Abrahah yang Allah rakam dalam surah Alam Tarokai. Orang Melayu kita. Surah apa? Alam Tarokai. Surah apa? Kuliah. Surah apa? Alam Nashrah. Dia ambil depan je semua. Kan? Surah Al-Fil. Surah gajah tu kan? Jadi dalam tu diceritakan tentang bagaimana peristiwa berlaku, tapi kita pagi ni bukan nak cerita tafsir hadis ayat itu, tak. Tapi kita nak cerita apa kaitannya Abrahah datang. Itulah isu dia. Kerana orang mengagungkan Kaabah ni. Dan masa itu Abrahah ni macam gubernur juga. Dia ni kontrol ada 4 wilayah dekat Yaman. Dia ni kontrol ada 4 bukan Yaman. Dia dekat Utopia. Najasyi, kalau biasa sebut Utopia, Najasyi orang tahu lah kan. Najasyi. So, dia kontrol dia satu part dekat sana. So, dia ni selalu dengar orang cerita Kaabah, orang pergi ziarah, orang pergi buat haji. Masa tu buat haji juga. Haji ni adat dia orang. Faham. Bukan macam haji sekarang ni. Dia tak kira ibadat, dia kira adat. Adat dia. Dia ibadah lah menurut dia. Tapi pada dia tu adat. Walaupun dengan berhala apa semua ada. Ini zaman Abdul Muttalib. Zaman Abdul Muttalib, berhala dah keliling dah. Jadi masa itu orang duk pulun buat haji, orang datang ke Mekah, bisnes majulah. Macam sekarang lah. Al-fulus fid dunya wal mampus fil akhirah. Memang itu realiti dia dekat Mekah ni. Jadi, dan ulama bincang tu tak ada masalah kerana itu sumber ekonomi sejak zaman berzaman, sebab dia tempat tumpuan. So apa berlaku? Abrahah geram, dan pada masa yang sama perkaranya ialah Abrahah juga dia bina gereja. Bina gereja. Dia orang ni Nasrani masa itu.
Ya, diorang ni Nasrani. Jadi dia pun nak rasa menandingi Kaabah ni. Sebab itu kalau kita tengok cerita Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir dia, ringkasnya dia bagi tahu tentera bergajah yang datang ni, ada riwayat kata 8 ekor, ada riwayat kata 12 ekor. Dia datang dengan apa benda lah payah nak menyebut, rantai. Ini bagi salam, rantai. Dengan rantai. Kenapa Zain agak-agak? Dia nak tarik. Sebab itu rasanya kita kena betulkan. Bukan menghancurkan Kaabah. Dia nak bongkar Kaabah tu, nak bawa pergi sana. Maknanya yang sebelum ni kita salah faham. Sebab kita dengar sebelum ni beritahu menghancurkan Kaabah, bukan menghancurkan. Sebab itu dia bawa gajah tadi 12 ekor, 8 ekor tadi dengan rantai, sebab dia akan ringkan Kaabah tu, dia akan tarik dengan gajah. Sebab itu kenapa dia guna gajah? Ya, betul. Kalau guna orang, mana nak tarik Kaabah tu? Nak bongkar. Nak guna kuda, mana jadi Kaabah? Gajah. Sebab itu orang Arab mesti tak pernah tengok gajah. Unta selalu. Nasi unta. Sebab itu ada nasi unta. Sebab dia biasa tengok unta. Mana ada nasi gajah? Jadi maknanya gajah ni besar. Dia bawa, memang pertama dia nak tunjuk kekuatan dia. Dia sebenarnya ada isu lah, ada riwayat kata ada isu, ada orang Arab ni marah betul dengan dia, kan, belagak sangat dia dengan dia punya gereja yang dia buat. Dia panggil apa nama gereja dia, saya lupa, tapi maksud dia macam gereja tu tinggi macam songkok. So dia panggil Qalan Suwatun kan songkok, kan, tapi nama dia tu lupa saya, dia punya bunyi gitu. Jadi ada orang pergi mencabar dia pula. Cara macam mana? Dia pergi berak kat dalam tu. Dia pergi berak dekat dalam gereja kawan tu. Marahlah kawan tu. Itu antara sebab. Yang keduanya, dia memang bengkak tengok Kaabah ni orang datang selalu. Jadi sebab itulah kenapa dia datang. Tapi satu yang menarik lah, kalau kita nak tutup penceritaan ni, Azrin, disebut Imam Ibn Katsir rahimahullah disebut, dia kata apa? Ketika Abdul Muttalib, masa tu Abdul Muttalib dia sebahagian daripada pemimpin di Mekah. Dia datang jumpa Abraha ni. Abraha ni kena ingat tau. Dia bukan datang terus pergi ke Kaabah. Tak. Sepanjang daripada Utopia nak pergi sampai ke Kaabah, ke Mekah ni, berapa banyak kabilah lalu, dan diorang ni walaupun diorang tahu diorang bukan yang menjaga Kaabah, tapi diorang dengar Abraha ni nak hancurkan Kaabah, nak rosakkan Kaabah. Diorang lawan, tapi lawan gajah. Macam mana gaya? Maka apa berlaku? Semua tewas. Dan Abdul Muttalib datang di hujung. Dia orang parking sebelum masuk ke Mekah, dia orang parking. Dia buat camp dulu. Dia orang parking, kemudian Abdul Muttalib datang. Abraha, dia punya sangkaan Abdul Muttalib datang nak deal. Jangan cukuplah, jangan matikan orang lagi apa semua. Kau bawa gajah ni. Rupanya Abdul Muttalib bila sampai jumpa Abraha, tahu apa dia buat? Dia kata, Abraha, aku punya unta 200 ekor, kau sapu. Dia kata, aku punya unta 200 ekor, kau pulang balik unta aku. Abraha katalah, aku ingat kau datang. Sebab dia orang tahulah Abdul Muttalib ni, dia memang pemimpin, dia orang yang ada karisma pemimpin kan. Jadi bila datang tu, Abraha kata ni nak deal ni. Rupanya dia nak minta unta. Dia kata, unta aku 200 ekor, kau pulang balik. Kata Abraha, lah aku ingat kau datang ni nak deal pasal Kaabah. Kata Abdul Muttalib ni, Ibn Katsir dia ceritakan, dia kata Abdul Muttalib, tak, aku Rabbul Ibil, dia panggil. Aku tuan punya ibil ni, tuan punya unta. Kau pulang dengan unta. Kaabah dia ada tuan dia. Itu poin dia. Kaabah ada tuan dia. Aku tak perlu dengan kau, kerana tuan dia akan jaga. Tu Rabbal Bait. Jadi kita masuk mula-mula, kita akan baca kan, doa bila masuk nampak mula-mula kan, kita mohon pada Allah Ta'ala, Rabbal Baiti kan, kita minta. Jadi maknanya masih itu pun dia orang memang tahu bahawa ini Allah Ta'ala akan jaga Kaabah. Sebab itu Abdul Muttalib tak deal pasal Kaabah, Abdul Muttalib deal pasal unta. Unta anak punya, Kaabah Allah punya. Tu. Sebab itu akhirnya ringkas cerita, burung ababil Allah Ta'ala hantarkan. Ringkasnya juga, burung ababil tu bukan nama burung. Ababil artinya kelompok burung. Banyak orang silap, orang kata nama burung, bukan. Kelompok burung. Dan burung ni bukan bawa batu daripada neraka, tapi batu yang panas apabila kena pada tentera-tentera ni, ada sebahagian yang dia jadi penyakit gatal. Penyakit gatal sampai ada yang luluh daging-daging. Dan Abraha sendiri bila dia balik ke ke Utopia, disebutkan
gugur daging-daging dia sebab kegatalan tadi. Maknanya daripada apa yang Ustaz kongsikan tadi, kita ada beberapa perkara yang patut kita kena tengok balik, sebab sebelum ni kita salah faham di dalam bab penceritaan tersebut tentang datangnya tentera Abrahah ataupun tentera bergajah datang untuk menarik Kaabah bawa ke negerinya. Baik, untuk perbincangan di pada ketika ini kita berakhir di sini dahulu di TV3 ya. Kita akan bawa sambungan 30 minit di TV9. Teruskan menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah kembali bertemu untuk meneruskan perbincangan kita pada hari ini, dan saya ucapkan terima kasih kepada penonton yang terus setia bersama dengan kita sehingga nak membawa perbincangan ini ke penghujung. Dan tadi kita dah kongsikan berkenaan dengan sejarah pembinaan Kaabah, revolusi penambahbaikan pada Kaabah tersebut selama 12 fasa di situ, dan seterusnya tentang kunci Kaabah sudah kita bincangkan, dan juga tentang bagaimana betulkan salah faham kita berkenaan dengan bagaimana tentera Abrahah datang bersama tentera bergajah untuk bukan merobohkan tetapi untuk membawa Kaabah tersebut ke negerinya di macam nak sebut Utopia. Habsyah di YouTube. Utopia. Baik. Okey. Dan bila kita sebut tentang Kaabah, sudah pastinya kalau penonton-penonton memang biasa tengok gambar dan juga di belakang kita ni nampak warna hitam keemasan gitu. Memang ada antara kita faham yang Kaabah ini memang berwarna hitam dan ada hiasan ataupun satu line di situ berwarna emas, ya. Memang kita faham gitu. Tapi saya difahamkan sebelum warna hitam dan juga emas itu ada warna lain, Ustaz. Betul. Jadi mungkin yang itu cuba kita bawakan pada pagi ini untuk satu ilmu baru kepada penonton-penonton. Apa warnanya, ada berapa kali tukar warna pula? Silakan Ustaz. Ayuh. Terima kasih Zain, dan makcik-makcik boleh datang balik ya. Di berita tadi dia pergi ke mana tak tahu. Datang balik. Ini kan nak kongsi habis hari ini semua. Okey. Pertama, bila sebut warna hitam tadi, sebenarnya warna hitam tu bukan saja-saja. Ada pertama disebutkan bahawa warna hitam tu sebab ada yang mengadu masa zaman Khalifah Abbasiyah ni, Ja'far Al-Mutawakkil, dia kata pasal warna-warna ni terlalu banyak, tapi lepas tu dia tak boleh kekalkan kebersihan pasal orang sentuh kan. Ya, betul. Orang sentuh. Jadi dengan kerana itu maka zaman itu ditukar warna hitam. Ya. Jadi selepas itu dibuat hijau dengan hitam. Dan supaya kalau orang sentuh pun dia tak jadi comot. Itu bahasa dia lah. Yang keduanya, Ibn Hajar juga riwayatkan bahawa terlalu banyak color digunakan sebelum tu, putih, kuning sebagainya, dan warna hitam ni bukan satu yang dikhususkan syarak. Jadi kalau kita tengok ni bukanlah kerana mesti warna hitam. Tak ada. Ya. Sebab itu zaman Khalifah Abbasiyah Nasir ni dia memang guna warna hitam, dan selepas tu memang diturutkan dengan warna hitam. Jadi dia bukan satu hukum mesti guna warna hitam, tak ada. Okey, itu satu kenapa warna hitam tadi. So, maknanya warna hitam pertama bukanlah itu perintah Nabi SAW mesti warna hitam, tak. Bahkan Nabi SAW selepas Nabi bukan pembukaan kota Mekah, cuba teka kalau apa? Hijau. No. Oh, salah. Masa itu Nabi tak tukar. Lepas Nabi SAW ni bukan jenis macam kita gelojo tak tentu tak. Nabi bertenang. Kebetulan ada orang buat bukhur ni nak bagi wangi Kaabah. Betul. Terbakar. Kelambu terbakar. Maka Nabi SAW tukar, dan Nabi pilih warna belang merah dan putih. Merah dan putih. Okey. Sebelum tu coklat muda zaman Nabi Ibrahim. Ya, coklat muda ni dia guna kulit kambing. Zaman tu mana ada kain sangat. Ya, jadi guna kulit kambing, jadi coklat muda. Pandailah dia orang macam mana nak guna kulit kambing tu, tak usah pening kepala lah mikir. Cukup tahu warna. Abu Bakar, Umar warna putih. Sayyidina Osman orang pertama buat double. Kain apa ni? Kelambu Kaabah tu double. Selalu orang satu je. Satu macam tu kan. Sayyidina Osman double. Dia orang first.
Zaliman apa nama ni zaman Khalifah Abbasiyah pun sama. Masih guna putih tu sebahagiannya. Okey. Ibn Zubair kalau kita tengok dia guna merah. Merah semua. Kaabah merah. Jangan main. Pada tahun 200 Hijrah putih kuning. Putih dan kuning digunakan. Ya. Macam pemerintahan Makmun dia siap bertukar lagi. Apa nama ni, hari Tarwiyah warna merah, kemudian warna putih, masuk bulan Rejab, kemudian bulan Ramadan ditukar pula warna lain. Dia ada pula macam tu. Jadi jangan ingat warna hitam saja. Berapa kali dah tu, kira lah sendiri. Kemudian zaman kerajaan Fatimiyah. Fatimiyah ni Mesir. Kuning. Kuning je. Kerajaan Abbasiyah An-Nasir tadi hitam. Dia hijau. Hijau. Kemudian baru ditukar hitam. Sampailah seterusnya digunakan dengan warna hitam tu, ya, dan sampailah kerajaan apa nama ni, Saudi yang sekarang ni juga menggunakan hitam, ya. Dan cuma macam yang zaman sekarang ni, Kaabah ni kalau kita tengok kenapa dia punya apa filosofi nak kena pakai kiswah ni, kita panggil kiswah, kain Kaabah tadi ataupun kelambu Kaabah ni. Pertama dia kata pasal Baitullahil Haram ni dia ada satu kedudukan pada kita manusia dan umat Islam sendiri khususnya, ya. Jadi kita nak memuliakan dia. Sebab itu dia kata tutup Kaabah itu dia ada kaitan dengan sejarah Kaabah tu sendiri yang memang tujuannya untuk dihormati dan dibesarkan. Dan juga pada zaman Nabi SAW, Nabi sendiri gunakan satu peruntukan khas untuk kiswah Kaabah. Nampak tak? Jadi makna ada juga perbuatan Rasul SAW. Begitu juga khalifah seterusnya, Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Bani Umayyah, Abbasiyah, Mamluk, zaman Osmaniyah, semua juga dia orang buat. Dan hari ini kalau di Saudi kita tengok, pada setiap 9 Zulhijjah sebelah pagi, kiswah ni akan diganti. Dan dia akan dilipat 3 meter, dinaikkan. Dan kain putih tu diletakkan bahagian terangkat untuk nak jaga. Kalau nanti kita akan tengok 9 Zulhijjah nanti digulung, dia akan naikkan 3 meter, ya. Sebagai nak menunjukkan bahawa itu ialah Kaabah yang baru. Kaabah yang bukan Kaabah yang baru, kiswah yang baru. Ini punya nak ngejar setengah jam ya, kiswah yang baru. Jangan Kaabah yang baru. Tak, kiswah yang baru. Dan Nabi SAW juga letakkan kiswah ni pada bulan Zulhijjah. Ini amalan juga yang terdahulu berkaitan dengan kiswah. So kita tahu bahawa maknanya bukan saja warna hitam, ada warna kuning, ada warna hijau, ada warna merah, ada warna putih, ya. Dan juga disebutkan tentang apa nama ni, apa dipanggil ini istilahnya kiswah ni, payah mno nyebutnya, sekejap kain Kaabah, sekejap kiswah. Orang yang pertama tutup kiswah ni ialah ataupun buat kiswah ni ialah Sayyidina Ismail, ya. Ada juga yang kata Adnan, ini berketurunan Nabi SAW. Ada juga yang menyebutkan ialah As'ad Al-Himyari. Ini Syekh Syu'aib Al-Arnaud, salah seorang yang merawikan hadis ataupun pakar hadis, tapi dah meninggal, Allah yarhamu. Cuma ialah ni pandangan-pandangan siapa yang mula-mula buat, itu isu je lah, bukan ada apa. Cuma Al-Azhar punya fatwa center disebut orang perempuan pertama yang tutup kelambu Kaabah ataupun buat kiswah ni ialah isteri kepada Abdul Muttalib, iaitu mak kepada Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Mak dia orang perempuan pertama yang letakkan kiswah pada Kaabah. Itu cerita pasal kiswah. Alright. Baik. Baik, kita selesai berkenaan dengan kelambu Kaabah tadi. Ayuh. Warnanya saya pun tak sempat kira, saya dah catat nanti saya kira balik berapa warna yang pernah ada, tetapi warnanya semua dalam keadaan yang menarik, ya. Dan kita ambil soalan di Facebook dari sahabat kita Sahziatul Sidi, Ustaz. Baik, kita lihat soalannya. Assalamualaikum. Soalan, bagaimana sejarah makam Nabi Ibrahim yang berdekatan dengan Kaabah, dan apakah ia batu yang berasal dari syurga seperti Hajarul Aswad? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih juga Sahziatul Sidik atas soalan yang ditanyakan. Wow, cantik soalannya. Silakan Ustaz. Wow. Okey, Rin, sekarang ni di mana kedudukan makam Ibrahim sekarang? Di sini. Dekat kalau kita kata pintu Kaabah dekat situ lah kan. Sebenarnya makam Ibrahim ni rapat. Sebab itu selalu kita fikir, kenapa jauh no makam Ibrahim tu, macam mana nak ngulurkan batu? Sebab Nabi Ibrahim AS
dibantu oleh Nabi Ismail alaihissalam. Ya. Nabi Ismail tukang hulur batu, Nabi Ibrahim yang susun. Dan batu tempat Nabi Ibrahim alaihissalam pijak itulah batu daripada syurga sebagaimana Hajar Aswad. Nanti Hajar Aswad kita bincang sekejap lagi sikit. Boleh. Dan sebenarnya ada riwayat menyebutkan batu tu lembut. Bila Nabi Ibrahim pijak, ada kesan kaki. Sebab itu yang orang duk tengok hari ni tu, tapi dia lepeh je, dia melopong je. Maksudnya dia tak ada kesan tapak kaki ni sebab ada pandangan mengatakan sebelum ini dipegang, disentuh. Jadi menyebabkan daripada dia lepeh, dia berjari, dia jadi bulat dia. Masih ada di situ batu? Masih ada. Itu batu yang asal. Cuma sama ada yang ada tu yang asal lah tidak, Allahuaklam lah. Tetapi maknanya batu yang dipijak oleh Nabi Ibrahim alaihissalam tu memang ada. Sebab itu dipanggil makam. Makam ni bukan makam meninggal dunia tu. Betul. Itu makam satu yang bukan. betulkan. Makam ini ialah tempat pijak dalam konteks Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Ya. Jadi itu cerita dia. Dan sebagaimana yang Allah sebut dalam surah Baqarah ayat 125 ya, tentang Nabi Ibrahim membina Kaabah dan makam yang dijadikan tempat semayang ataupun tempat solat. Jadi ada hadis Nabi SAW yang menyebutkan tentang batu ini daripada syurga. Ya, sebab itu disebutkan bahawa inna rukna wal maqama yaqutatani min yaqutil jannah. Apa nama tu dia panggil? Hajar Aswad dan juga makam Ibrahim punya batu tempat Nabi Ibrahim alaihissalam berdiri tu dua-dua daripada syurga. Ya, sebab itu dia kata kalaulah batu ni tidak kerana dosa manusia, nescaya dia akan memancar sampai seluruh alam dia boleh tengok. Sebab itu juga Hajar Aswad, kenapa dia jadi hitam? Sebab itu dia sebenarnya Hajar Aswad ni hitam di luar, dalam dia putih. Sebab tempat yang dipegang tu hitam. Kata para ulama kerana dosa-dosa manusia tu yang menyentuh Hajar Aswad tadi menyebabkan dia jadi hitam. Tapi dalam batu yang tertanam tu adalah kalanya putih. Ya. Jadi kedudukan makam Ibrahim ni sebenarnya tidak sebagaimana sekarang. Sebenarnya dia rapat. Dia rapat makam Ibrahim ni. Ya, sebab dia tempat pijak Nabi Ibrahim alaihissalam. Tetapi disebutkan pandangan beberapa pandangan lah, antaranya ialah Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu alihkan makam Ibrahim tadi tu jauh sedikit, macam yang dalam gambar ni. Dalam gambar ni saya je nampak ke semua nampak? Makam Ibrahim tu dialihkan sedikit, walaupun sebenarnya bukan macam ni. Dia kalau sebelum ni dia dalam bangunan, Sebab kata Sayyidina Umar, orang dah mula tawaf dan solat ramai, jadi dia mengganggu, maka dialihkan sedikit. Itu mengikut pandangan yang adalah itu berkenaan dengan makam Ibrahim. Habis makam Ibrahim, mungkin kita boleh masuk terus kepada Hajar Aswad. Baik, untuk perbincangan makam Nabi Ibrahim AS sebentar tadi, yang Ustaz dah kongsikan kepada kita ya, tentang kenapa dijarakkan sedikit, dijauhkan sedikit, mesti ada sebab di sebaliknya, dan dua batu dari syurga, Hajar Aswad dan juga batu makam Nabi Ibrahim AS. Baik, sebelum kita masuk pada perbincangan Hajar Aswad sedikit selepas ini, kita beruang untuk berehat seketika. Kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Jom kita sambung, kembali duduk di meja perbincangan untuk kita bawakan kepada anda tentang seterusnya. Kita nak bawakan tentang batu hitam, iaitu Hajarul Aswad, yang mana memang menjadi impian orang lah Ustaz. Bila mana pergi ke Tanah Suci, bila mana tawaf memang rasa nak pergi untuk menyentuh, tapi bukan semua orang dapat. Bukan semua orang dapat. Sebab itu kalau dapat itu memang satu rezeki lah besar daripada Allah bagi peluang pada kita. Baik, kita nak tahu dulu, kalau tadi kita dah sebut berkenaan dengan batu yang dipijak oleh Nabi Ibrahim AS ketika mana pembinaan Kaabah,
Dan selepas ini batu hitam dari syurga. Saya dipahamkan macam tadi pun Ustaz dah ada sebut sikit yang mana batu ini sudah pun terpecah katanya. Mungkin ada sedikit penceritaan. Okey. Kan? Dia ada peristiwa pada satu zaman dipanggil peristiwa ni peristiwa Qaramitah. Qaramitah ni dia ni Syiah Ismailiyah Batiniyah. Ya. Dan dia di Saudi juga. Ini pada 317 Hijrah. Dia orang datang 900 orang, dibunuh ramai orang sampai ada yang dibunuh dicampak dalam air Zam-Zam. Dalam telaga Zam-Zam tu dicampak. Allahu Akbar. Dan ringkasnya dia ambil Hajar Aswad tu 22 tahun. Kaabah tak ada Hajar Aswad. 339 Hijrah baru dihantar balik Hajar Aswad. Itu pun 8 keping tu je. 8 keping, kecil je. Tak tahu apa benda dibuat. Ya. Dekat sampai hari ni tak tahu di mana. Tak tahu. 8 keping tu je lah apa yang ada hari ini. Sebab itu yang kita tengok dekat Kaabah tu bukan keseluruhan Hajar Aswad lagi dah. Ya. Ini peristiwa yang berlaku di zaman Qaramitah. Walaupun zaman Abdullah bin Zubair dia retak. Dan Abdullah bin Zubair tampalkan dengan perak. Dia retak 3. Itu. Dan kita sebut tadi bahawa Hajar Aswad ni dia batu daripada syurga yang semasa Nabi Ibrahim buat bangunan tadi, Jibril datang. Nabi Ismail pergi cek batu. Kata Nabi Ibrahim, kau cari batu untuk penanda kita nak buat mula tawaf. Tapi Jibril AS datang, bawakan batu tu. Dan batu tu sebenarnya memang tertanam. Ya. Dan dibawa oleh Sayyidina Jibril dan bagi pada Nabi Ibrahim untuk letakkan sebagai di penjuru Kaabah. Iaitu batu Hajar Aswad tadi. Ataupun Hajar Aswad lah. Jadi sebab itu kalau kita tengok, dia ada tu bukan sekarang. Dia ada sejak daripada zaman Nabi Ibrahim AS lagi. Dan Nabi Ismail pun pelik juga tu. Bila dia balik, macam mana boleh ada batu ni, kata dia. Kan? Jadi sebenarnya batu tu memang Sayyidina Jibril AS yang bagi pada Nabi Ibrahim. Sebab disebutkan pada masa banjir itu dia tertanam. Dan ada riwayat menyebutkan dia tertanam di Jabal Abu Qubais, di belakang Bukit Safa. Okey. Satu, kita kalau boleh kita beralih sikit sebelum kita mungkin ada jawab soalan ni. Satu lagi yang melengkung tu dipanggil Hijr Ismail. Hijr Ismail ni sebenarnya Hijr Ismail ni kawasan tempat Nabi Ismail ternak kambing dia je. Yang putih tu. Kawasan dipanggil kawasan Hijr tu. Dipanggil Hijr Ismail tu kawasan Nabi Ismail ternak kambing. Tapi kawasan putih ni dibina sebagai nak menunjukkan itu ialah kawasan Kaabah. Sebab itu dalam mazhab Syafi'i, siapa yang tawaf sambil pegang batu putih yang melengkung tu tidak sah. Kerana dia seolah-olah tidak tawaf di luar. Faham? Kerana suatu hari Nabi SAW beritahu pada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, bawa pimpin tangan Sayyidatina Aisyah, bawa masuk dalam Kaabah dekat kawasan melengkung tu. Kata Nabi SAW, wahai Aisyah, kalau kau nak solat dalam Kaabah, solat di sini. Kerana sesungguhnya Kaabah yang dibuat oleh Nabi Ibrahim lebih panjang daripada ini. Maknanya kalau orang solat dekat kawasan itu, sebenarnya dia solat di dalam Kaabah. Cuma tak ada bangunan lah. Kawasan yang asal itu. Itu yang kadang-kadang orang tak perasan. Ya, banyak orang berebut cari nak pegang Kaabah, tapi orang tak berebut nak masuk dalam Hijr Ismail. Kerana hakikatnya kita tak payah risau tengok orang-orang dapat masuk Kaabah, kerana kita pun dapat masuk Kaabah, cuma Kaabah yang kita masuk tak ada dinding. Itu tapak Kaabah tu. Di mana? Di kawasan melengkung. Sekarang tak boleh masuk lah. PKP. InsyaAllah lepas pada PKP ni kita boleh masuk. Lepas kita nak raikan soalan. Silakan. Baik. Jom kita lihat soalan dari sahabat kita, Ruby Abu Bakar Ruby. Assalamualaikum. Katanya, boleh Ustaz ceritakan peristiwa terjadinya air Zam-Zam dan juga Sayyidatina Siti Hajar bersama anaknya Nabi Ismail AS yang ketika itu masih kecil dihantar ke tengah-tengah padang pasir yang kering kontang, tiada satu pun hendak dimakan maupun diminum. Ya, baik, terima kasih kepada sahabat kita. Dan juga mungkin Ustaz boleh kaitkan terus ya, bila mana dalam peristiwa di Sayyidatina Hajar, anaknya Nabi Ismail AS, air Zam-Zam dan juga Safa dan juga Marwah. Silakan. Okay. Masa kita memang singkat betul. Tak sampai 10 minit. Dia begini, Safa dan Marwah ni yang orang ulang alik tu, ya. Kita panggil perjalanan. 7 perjalanan. Pertamanya, perjalanan yang kita buat itulah perjalanan yang dilalui oleh Sayyidatina Hajar. Ya. Kenapa ketika itu selepas ditinggal oleh Nabi Ibrahim AS, ya, ketika mana Sayyidatina Hajar bagi tahu dengan Nabi Ibrahim bahawa aku ditinggalkan, ya, Allah suruh, ya, maka Allah la yudayyu'na, Allah takkan menyia-nyiakan kami. Maka ketika itu apa yang bekalan ada,
Sampai habis, lepas tu nak menyusukan anak dah tak ada. Maka ketika itulah Sayyidatina Hajar berulang-alik di antara Safa dan Marwah. Ringkas ceritanya, Safa Marwah, Safa Marwah, Safa Marwah. Sampailah ke Marwah pada perjalanan ke-7. Ketika itu dia begini tau, Azrin. Ketika kita ni susah hati, anak dekat sana menangis ni. Anak dekat sana menangis. Kita susah hati nak mencari ni. Jadi kenapa panjat Bukit Safa? Sebab nak menengok daripada tempat tinggi, kot-kot ada orang lalu. Tapi mana ada orang tempat tu? Tempat tu memang tak ada orang. Tapi Allah memang nak jadikan sebenarnya sebab tempat tu diberkati. Sebab itu bila Sayyidatina Hajar pergi naik atas tu tengok, tak ada. Dan dia pergi ke Marwah pula, jauh tu 450 meter. Lari pula bukit yang satu lagi, tinggi sana. Tak ada. Patah balik, tak ada. Patah balik, tak ada. Maka ketika itulah dia macam, kita panggil apa? Halusinasi. Fata Morgana. Fata Morgana tu pandangan. Oh, pandangan Ini bila dia sampai dekat Marwah, dia rasa dia macam halusinasi. Orang bisik bahawa sekarang ni aku datang untuk nak bawa berita gembira untuk engkau. Sebenarnya yang bercakap tu Sayyidina Jibril. Faham? Di tempat air Zam-Zam sekarang. Sebab itu ada riwayat kata Sayyidina Jibril pakai kuis pakai kaki dia, yang satu riwayat kata pakai sayap dia. Dan akhirnya terkeluarlah air Zam-Zam tu. Yang kata Nabi Ismail menghentak kaki? Kalau mengikut riwayatnya, yang saya baca ini daripada Sayyidina Jibril sendiri, di kuis kakinya ataupun daripada sayapnya. Yang keluar air Zam-Zam tu. Dan disebutkan air Zam-Zam ini ialah air, ada riwayat menyebutkan dia adalah air daripada syurga. Tapi dia bukan air Kausar. Cuma bahkan ada ulama mengatakan mana lebih baik, air Kausar lebih baik ke air Zam-Zam lebih baik, sebab dari segi fadilat. Sebagian kata tak praktikal untuk nak compare. Itu syurga, yang ni dunia. Tapi sebab itu air Zam-Zam ni ada ulama yang menyebutkan dia ini adalah, dan di pandangan tu valid, air daripada syurga, air Zam-Zam. Sebab itu dia ada khasiat yang bukan kerana dia punya ingredient, tapi kerana keberkatan dia. Dan dia tak pernah habis. Kena ingat ni 5,000 tahun tau. 5,000 tahun. Jangan tanya tan, cukup tahun dulu. 5,000 tahun. Orang dah kering, air ada lagi. Okey. Sebab itu bila Sayyidatina Hajar berulang-alik tadi tu, perbuatan itulah yang kita buat dalam haji. Cuma orang Quraisy ketika tu, dia orang dah buat karut. Dia buat karut. Sebab itu kita sebut tadi, masa Jurhum dia dah buat mengarut. Adalah riwayat yang menceritakan dia orang ni dah letak berhala apa semua, dan berhala tu juga dia letaknya dekat atas Bukit Safa, dekat Bukit Marwah. Dekat Zam-Zam pun ada juga, dekat Kaabah pun ada, dekat Bukit Safa Marwah pun ada. Semua dia letak. Ya, sebab itu orang Ansar bila mana tahun ke-8 Hijrah tu, dia orang datang buat umrah, dia orang tak nak naik Bukit Safa. Sebab itulah timbul ayat Inna Safa wal Marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayat tawafa bihima. Maknanya masa itu orang tak nak pergi. Kenapa? Sebab orang Quraisy jahiliah, dia orang naik atas bukit tu sentuh dengan bahala tadi. Bahala tadi. Pergi Marwah sentuh lagi. Jadi dia orang tak nak. Maka Allah kata Safa dan Marwah min sya'airillah. Pergi. Wa man tatawwa akhirah fa innallaha syakirun alim. Maka disuruh pergi. Sebab itulah dan ada juga ketika kita melalui di antara Safa Marwah tu berlari. Pertama kerana Sayyidatina Hajar juga berlari. Yang kedua, ada riwayat mengatakan kerana kawasan itu tanah dia berlembah, jadi tanah dia tu bila hujan dia jadi apa? Lembut. Dia bawa pasir. Jadi kena lari. Tetapi ada satu riwayat yang sahih, apa dia buat? Pada tahun ke-7 Hijrah, umrah qada. Masa itu orang peleceh Nabi. Sebab tahun ke-6 Nabi SAW tak boleh masuk. Nak datang tahun depan. Orang Quraisy cakap kan, Musyrikin Mekah kata, Nabi SAW datang tahun ke-7 tu, tahun depan dia. Masa itu dia orang peleceh Nabi SAW. Alah, lemah kata dia. Maka Nabi SAW kata 3 round pertama untuk tawaf, lari anak, supaya tunjuk kita ni bukan orang lemah. Masa sa'i, lari 50 meter tu di bawah lampu hijau tu, lari. Kenapa? Supaya masa tu orang musyrikin tengok, jangan main-main, dia orang ni bukan biasa-biasa. Itu antara kenapa kita lari
Selain daripada ada juga menyebutkan tentang berhala-berhala yang ada di situ. Macam kita sebut tadilah, Bukit Safa, Bukit Marwah tadi, memang ada berhala. Dia punya angguk tu memang angguk suruh berhenti tu. Jadi mungkin itu yang boleh kita konklusi hari ni. Allahu Akbar. Baik, dari apa yang kita bincangkan pada hari ini, memang satu benda yang membuka minda kita untuk kita faham sejarah tentang pembinaan Kaabah dan juga rentetan daripada itu berkenaan dengan air Zam-Zam, Safa Marwah. Cuma sikit Rin, ya. Air Zam-Zam tu jangan tak tahu. Selepas sebelum daripada Abdul Muttalib, Datuk Nabi, air Zam-Zam tak ada. Belum. Tak ada, bukan. Dia hilang. Dia tak memancar. Dia tak mancar. Datuk Nabi SAW Abdul Muttalib itulah yang mimpi diberikan mimpi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan digali, dan orang gelakkanlah masa digali tu. Rupa-rupanya betul itu air Zam-Zam keluar. Sebab itulah keluarga Abdul Muttalib diberi hak untuk memberi minum air Zam-Zam pada orang. Subhanallah. Baik, itu pun satu ilmu tambahan pada kita. Baik, jadi saya ucapkan terima kasih kepada penonton-penonton dan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz untuk pencerahan pada hari ini, penceritaan yang sangat menarik untuk penonton-penonton semua. Baik, saya maklumkan jangan lupa esok untuk bersama dengan moderator Da'i Anas dengan ahli panel bintang ilmuwan Datuk Seri Muhammad Suhaimi Rozali dengan topik perbincangan sihir pemisah. Jadi teruskan menonton Tanya Ustaz biar tahu, jangan keliru. Kita tutup perbincangan kita dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Insyaallah berjumpa lagi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.